Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk makalah saya yang bertajuk Tarian Suku Kaum Bidayuh di Kampung Budaya sebagai program pelancongan negeri Sarawak. Makalah ini merupakan ringkasan kepada tajuk projek tahun akhir saya. Saya akan memulakan dengan abstrak. Tarian suku kaum Bidayuh mempunyai keunikan yang tersendiri dan pelbagai. Keunikan dan kepelbagaian tarian suku kaum Bidayuh dapat dilihat dari segi gerak tari, alat muzik dan cara penyembahan. Suku kaum Bidayuh terdiri daripada pelbagai etnik yang mempunyai kepelbagaian bahasa. Kepelbagaian ini telah menyatukan sub-sub etnik Bidayuh di Sarawak. Salah satu sektor yang telah mengangkat keunikan tarian suku kaum Bidayuh ini adalah sektor pelancongan di Sarawak. Tarian-tarian ini telah diserap ke kampung budaya untuk tujuan pelancongan negeri Sarawak. Usaha ini menjadikan tarian-tarian suku kaum Bidayuh terkenal sehingga ke pesada dunia. Pendahuluan. Segala puji syukur diucapkan kepada Yang Maha Kuasa atas rahmatnya yang telah diberikan sehingga saya berjaya menyelesaikan tugas makalah yang bertajuk Tarian Suku Kaum Bidayuh di Kampung Budaya sebagai program pelancongan negeri Sarawak tepat pada masanya. Tujuan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang dipertanggungjawabkan oleh pihak universiti. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang tarian suku kaum Bidayuh di Kampung Budaya bagi para pembaca dan juga penulis. Pengkaji memilih tajuk tersebut kerana dekat dengan diri pengkaji dan kajian ini juga mempunyai masalah dari segi kurangnya kesedaran masyarakat zaman sekarang tentang pentingnya memelihara khazanah dan warisan yang diwariskan oleh nenek moyang. Tarian merupakan sebuah simbolik kepada sesebuah etnik tersebut. Selain itu, pengkaji memilih Perkampungan Budaya Sarawak sebagai kawasan kajian kerana tempat tersebut adalah satu tempat pelancongan di negeri Sarawak yang masih wujud sehingga sekarang. Isi kajian. Tarian merupakan sebuah seni tari yang tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Sebagai salah seorang masyarakat yang berbangsa Bidayuh, pengkaji telah mengambil pendekatan ini untuk membuat kajian mengenai tarian-tarian suku kaum Bidayuh. Bidayuh merupakan sebuah bangsa yang memiliki keunikan dan kepelbagaian yang tersendiri. Untuk pengetahuan, Bidayuh terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu Bidayuh Jagoi Singai, Bidayuh Bukai Sadong, Bidayuh Biatah dan Bidayuh Selakau atau Lara. Setiap sub-etnik memiliki kepelbagaian dari segi bahasa, adat dan budaya. Selain itu, tarian suku kaum Bidayuh juga sangat terkenal dalam kalangan masyarakat bukan berbangsa Bidayuh. Seterusnya, masyarakat Bidayuh adalah salah satu masyarakat pribumi di Sarawak. Perkataan pribumi merujuk kepada etnik-etnik natif atau asli kepada sesuatu wilayah yang dituntut dan dipertahankan sepenuhnya oleh negara di mana etnik ini telah lama datang di wilayah tersebut sebelum wilayah itu wujud sebagai sebuah negara yang aman. Kaum Bidayuh merupakan masyarakat asal yang telah wujud di beberapa kawasan di negeri Sarawak. Masyarakat Bidayuh sangat sinonim dengan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman seperti kawasan pegunungan. Sesetengah sub-etnik Bidayuh pada zaman dahulu tinggal di rumah panjang dan membina rumah di kawasan pergunungan. Secara tradisionalnya, masyarakat Bidayuh sangat terkenal dengan kegiatan pertanian iaitu penanaman padi. Kegiatan tersebut merupakan aktiviti seharian mereka. Oleh disebabkan itu, setiap pergerakan yang dipersembahkan dalam tarian mempunyai unsur-unsur kegiatan penanaman padi dan salah satu adalah menumbuk padi. Suku kaum Bidayuh sangat kaya dengan budaya adat dan resam. Tarian sahaja sudah mempunyai kepelbagaian dari segi kostum, muzik dan gerak tari. Persembahan tarian ini biasanya akan dipersembahkan pada 1 Jun setiap tahun. Sarawak mempunyai banyak tempat tumpuan para pelancong. Antaranya adalah Sarawak Culture Village,
bertempat di Santubong, Kuching Waterfront di Bandaraya Kuching, Bako National Park, Semungguh Nature Reserve, Miri Tusan Beach, Sarawak Museum, Jong Crocodile Farm, Mulu National Park, Wind Cave dan Fairy Cave serta Matang Wildlife Centre. Masing-masing mempunyai tarikan yang tersendiri. Contohnya, Bako National Park mempunyai kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar, terutamanya monyet proboscis. Pengkaji telah memilih Perkampungan Budaya Sarawak atau Sarawak Culture Village sebagai kawasan kajian. Perkampungan Budaya Sarawak juga dikenali sebagai Muzium Hidup. Hal ini kerana tempat tersebut menyimpan replika-replika rumah yang mewakili setiap kaum di Sarawak seperti Iban, Melayu, Bidayo, Penan, Ulu, Melanau dan kaum Cina. Namun, target pengkaji adalah mengkaji mengenai kaum Bidayo. Selain itu, tujuan utama Perkampungan Budaya Sarawak dibina adalah untuk melindungi, memelihara, mempromosi dan mempamerkan warisan dan khazanah negeri Sarawak. Industri pelancongan Sarawak semakin hari semakin maju serta mendapat perhatian pelancong dari luar maupun dalam negara. Agensi kerajaan yang terlibat dalam meningkatkan industri pelancongan di Sarawak adalah Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, MTEK. Visi utama MTEK adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perniagaan dalam bidang pelancongan dan menyediakan peluang pekerjaan melalui pembangunan yang terancang serta perkembangan pelancongan yang mampat. Penutup. Kesimpulannya, pengkaji merumuskan bahawa usaha yang dilakukan oleh pihak sektor pelancongan di Sarawak dalam memperkenalkan dan mempromosikan tarian suku kaum Bidayo adalah sangat wajar. Usaha tersebut telah menampakkan hasilnya apabila tarian suku kaum Bidayo mula dikenali di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, pengkaji berharap agar tarian suku kaum Bidayo dijaga dan diwarisi ke generasi-generasi sekarang dan akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.